lukisan-lukisan yang telah dihasilkan oleh Dennis sendiri. Bila tu? Dipublishkan kan? Februari. Pada bulan Januari. Jadi kita dah mengumpul hasil bingkisan dari pameran tersebut, jadi kita saksikan. Mengalami kecacatan neurologi atau lebih dikenali sebagai autisma, pemuda ini adalah antara yang berbakat dalam menghasilkan karya lukisan. Sering melahirkan pelbagai coretan maupun catatan menarik, bakatnya mula dikesan ibu bapa semenjak berusia 5 tahun lagi. Menggunakan dawat Cina dan cat air sebagai medium untuk melukis, anak pertama dari dua beradik ini mengambil masa 7 jam sehari untuk berkarya. 19 buah karya pemuda berusia 28 tahun ini telah berjaya dipamerkan di Galeri Artemis Art Kuala Lumpur pada Februari lalu. Penyampaian lukisan yang menggabungkan elemen-elemen moden tradisional dan kontemporari ternyata ia membuka mata orang ramai apabila beberapa lukisan telah terjual dari harga RM1,000 ke RM3,000 setiap satu. Bagi anak kelahiran Kuala Lumpur ini, autisma tidak akan menjadi penghalang untuknya terus berkarya. Sebaliknya, bidang ini akan diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. Itu antara hasil lukisan Dennis. Wah, sekarang ni apa yang disaksikan ni, Dennis tengah buat renjisan ni. Renjisan kahwin, renjisan. Teknik dia ada nama dia. Nama dia teknik apa? Teknik renjisan dia. Nanti teknik apa ni, Dennis? Renjisan. Betul lah. Renjisan Renjis ditulis. Gunakan brush ini. Depends lah, itu size brush dia lah. So saya guna, so macam ni lah, renjis kat dengan itu tempat macam ni. Dennis pernah belajar dalam bidang lukisan ya? Ya. Grafik kan? Seni grafik. Seni grafik? Ya. Mempunyai ijazah dalam seni bidang grafik. Ini sesuatu perkara yang sangat mengujakan lah kan, walaupun mempunyai latar belakang autisma Asperger. Asperger atau Asperger? Asperger. Walaupun mempunyai Asperger tapi tidak menghalang dan mempunyai bakat yang melebihi orang lain ya. Dan hasil lukisan seperti tadi kita ketahui dapat dijual dengan harga maksudnya menjana pendapatan. Ya, kalau tanya Dennis waktu belajar dulu, antara kesukaran yang dialami ketika belajar tu apa dia? Mungkin boleh dikongsikan. Apa yang susah? Mencabar, paling mencabar. Paling mencabar itulah matematik dan saja. Matematik memang tak suka matematik lah. Yalah, pada kecil saya. Daripada kecil memang tak suka matematik. Tapi kawan-kawan macam mana masa belajar dulu? Ada tak kawan-kawan tanya? Tak ada orang. Tak ada orang tanya? Mungkin masa dalam kelas kan ada tak rakan-rakan mengetahui bahawa Dennis mempunyai Asperger kan? Ya. Jadi penerimaan mereka bagaimana? Penerimaannya dia akan macam ni. Apa ni, separate dari saya lah. Ya ke? Yalah. Tapi ada tak Dennis cuba menjelaskan sebenarnya Asperger ni tak ada banyak bezanya pun dengan mereka yang lain? Ada, tapi dia dah tak dengar. Okey, kalau kita ini tujuan ni kita bawa Dennis hari ni dia studio, jadi dapat memberi penjelasan kepada anda di luar sana yang mungkin masih belum jelas. Sebenarnya autisma ini bukan sesuatu yang baru, dah daripada dulu. Mungkin ramai daripada mereka generasi dulu yang mengidapi autisma dan sebagainya, tapi tidak diketahui disebabkan mungkin tidak dibawa kepada kesedaran informasi. Sebenarnya jenis dan juga ciri autisma ni banyak, dan Asperger antaranya. Dan kalau kita kata apa Asperger ni, dia berfungsi tinggi, maknanya high functioning, jadi masih lagi boleh berkomunikasi macam sekarang Dennis dengan kita ni kan. Maknanya kalau tengok kan Dennis lebih berkelebihan dari kita ni. Kita bercakap je, tapi Dennis bercakap dan melukis, tangannya bergerak.
Dan sebentar nanti kita juga akan bersama dengan adik-adik yang mempunyai bakat luar biasa. Sebenarnya mereka memiliki autism ni perlu sebagai ibu bapa dan juga mereka yang mendidik, tenaga pendidik mengenal pasti apa kelebihan mereka, kerana sebagai setiap individu sudah tentu ada kelebihan dan juga minat, tapi mungkin memakan masa yang lebih untuk mengetahui apa bakat dan kelebihan mereka. Okey, Dennis dalam teknik lukisan, Dennis sendiri pun ada mencipta teknik baru kan? Ya. Mungkin boleh ceritakan sikit. Okey, itu saya lukis, so saya gunakan dakwat hitam ni lah. Saya Ni tuang dakwat hitam. Cina kan? Yalah, dan guna ini juga. Apa ni? Ini macam alat rincis untuk rincis air. Itu yang Ni air lah dalam ni. yalah, untuk langkah yang pertama, so letak mesti itu rinciskan kat atas kertas dulu. Kertas yang istimewa dia bawa iaitu beras Cina. Kertas beras Cina. Ya. So saya Tapi perlu berhati-hati sebab kertas dia nipis sangat yalah macam kena hati-hati. Tadi disuruh angkat sedikit mungkin menyebabkan kertas lukisannya ada. Ini tolak 10% lah harga. Jual sama Yang ni bagi free. makcik Nadia. Amboi makcik. Itu macam itu sampel saya. Oh, sampel. Dan letak dan seterusnya kita akan letak rumput dan sama itu dengan warna itu bukit. Kalau anda dapat lihat lukisan yang di depan dihasilkan oleh Dennis pada tahun 2012, dan yang menariknya lukisan tu di tengah-tengah padang rumput tu ada kuda 2 ekor berlari kat situ, dan detailnya tu orang kata memang cukup halus dan cantik sekali. Mungkin kamera boleh lihat sikit image di depan, ada kuda 2 ekor di depan. Dan maknanya kita melihat secara keseluruhan Dennis punya cakap cita rasa tu lebih kepada pemandangan, keindahan alam ya Dennis. Ya, betul. Lepas ni kalau nak suruh lukis portrait muka Nadia boleh? keindahan Nadia juga tu. Mungkin boleh? Boleh tak Dennis? Fikir dulu. Fikir dulu ah. Saya dah habis kan. Habis kan? Itu dia. Jadi ini sebenarnya penting untuk anda, sebenarnya untuk kita sama-sama meningkatkan kesedaran bagi mereka yang menghidapi autisma, Asperger dan juga kelainan dan juga lain-lain jenis-jenis autisma yang lain. Sebenarnya mereka ini seperti kata Fariha, high functioning. They can function like everybody else. Mungkin kecil. Okey, itu dia. Dennis, thank you. Terima kasih. Dan Nanti kita akan teruskan lihat kita hasilnya sebentar nanti. dan lepas ni kita akan menyaksikan persembahan istimewa daripada si Cilik. Si Cilik Ni yang si sangat-sangat Cilik istimewa. Si Cilik ni katanya istimewa, boleh membaca dan menghafal tanpa perlu diajar. Wow. Maknanya lebih cerdik dari kita. Saya Masa kecil pun- dulu kalau berpaling kecil-kecil dulu kan, kita pun mengangkat. Wow. Okay, ini mari kita saksikan persembahan dari adik kecil kita. Siapa namanya? Siapa nama? Okey, nak nyanyi lagu apa? Pakai mic Mana lah, dek? pakai mic Masa lagu pun apa? cakap lagu apa? Lagu yang dulu kalian sekarang. Okey, silakan.